Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita telah masuk ke tema baharu, tema 9 iaitu terokai sains, terajui teknologi dan inovasi. Baik, unit 25, keajaiban sains. Ajaibnya sains ini. Seperti biasa, kita akan memperkukuhkan kemahiran membaca dan menulis kamu. Pada akhir sesi pembelajaran ini, kamu perlu menjawab 4 soalan pemahaman berdasarkan teks Tentera Berkaki 6. Tentera Berkaki 6. Askar Berkaki 6. Apa benda askar berkaki 6 ni? Dan kamu perlu hasilkan atau tulis sebuah perenggan, berdasarkan maklumat yang akan kita kaji selepas ini. Tanpa melengahkan masa, terus ke halaman 147 buku teks bahasa Melayu kamu. Dan kamu akan dapat lihat ada satu maklumat, ada satu teks yang bertajuk Tentera Berkaki 6. Jadi Tentera Berkaki 6 ni sebenarnya adalah ialah semut. Semut berkaki 6. Kenapa semut ini digelar tentera? Jadi untuk kamu tahu, kamu perlu baca dan fahamilah teks ini. Mudah sahaja tugasan ataupun mudah sahaja sesi pembelajaran, isi pelajaran kita pada kali ini. Kalau kamu lihat di sebelah kanan itu ada 4 soalan pemahaman. Jadi seperti yang telah dinyatakan awal tadi, kamu perlu cari, fikirkan, tulis jawapan bagi keempat soalan pemahaman tersebut. Yang pertama, mengapakah semut digelar sebagai tentera? Kenapa semut ni kita panggil dia askar? Tentera. Jawapannya ada pada teks. Adakah semut-semut ini dihantar rekrut ke kem-kem tentera? Kita tak tahu. Nak tahu kena baca teks. Dan yang kedua, bagaimanakah seekor semut dapat mengecam semut-semut yang lain? Pun jawapannya ada pada teks. Kalau kamu perasanlah, kalau semut, kalau dia bergerak ataupun dia berjalan, mesti dalam satu kumpulan dan dalam satu barisan. Bila bertembung dengan kumpulan lain atau barisan lain, semut ni seakan-akan melagakan kepala. Dia lagakan kepala antara semut itu. Kalau ada 10 ekor, satu barisan ni 10 ekor. Satu barisan lagi 10 ekor. 10 ekor semut lah. Bila bertembung, mereka akan laga kepala. Kenapa? Itu kamu kena faham teks. Kalau kamu baca dan faham, kamu tahu kenapa. Dan soalan ketiga, sebutkan 2 jenis semut yang kamu kenali. Semut ni ada banyak jenis. Semut ada banyak jenis. Yang kamu tahu yang mana? Sebutkan 2. Dan yang terakhir, jelaskan maksud rangkai kata rajin seperti semut. Baik, rajin seperti semut ini sebenarnya bandingan semacam. Kenapa kita cakap kalau rajin ni macam semut? Yang ini kamu kena fikir sendiri. Soalan 3 dan 4 tiada dalam teks. Kamu kena fikir sendiri. Seterusnya, terus ke halaman 148 dan kamu akan lihat ada satu maklumat bertajuk ahli sains bertaraf dunia. Kalau kamu tengok ada 1, 2, 3, 4, 5 poin. Ada 5 poin, 5 maklumat berkaitan dengan seorang profesor yang bernama Dr. Abdul Latif bin Ahmad. Jadi ada 5 perkara, ada 5 maklumat berkaitan beliau.
Baca, fahamkan dulu. Siapa Profesor Dr. Abdul Latif bin Ahmad ini? Baca dulu maklumat yang diberi. Kemudian apa yang perlu kamu buat adalah bina atau tulis sebuah perenggan. Bina satu perenggan. Satu sahaja perenggan. Bina satu sahaja perenggan berdasarkan maklumat yang diberi itu. Dan kamu perlu gunakan penanda wacana yang sesuai. Gunakan penanda wacana yang sesuai sewaktu kamu menghasilkan perenggan kamu tu. Mudah sahaja tugasan pada kali ini. Mudah. Okey. Profesor Dr. Abdul Latif bin Ahmad lahir di Beranang, Selangor pada 4 Januari 1967. Beliau merupakan dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia serta dekan Penyelidikan Sains Fundamental Universiti Sains Malaysia. Ini kalau nak dihuraikan satu-satu ni panjanglah dan kamu pun susah nak faham. Jadi kalau untuk kamu tahu apa pangkat, apa jawatan Dr. Abdul Latif ni, kamu boleh cari, kamu boleh Google lah. Dekan itu apa? Sains fundamental itu apa? Cari sendiri maksudnya. Kemudian beliau ditugaskan ataupun beliau bertanggungjawab dalam menjalankan kajian dan penyelidikan bagi merawat air sisa kilang kelapa sawit dengan menggunakan teknologi membran. Teknologi membran ini kamu belajar dalam subjek sains. Membran itu apa? Kalau ikut kamus Dewan, membran ini maksud dia selaput nipis yang berliang. Selaput nipis yang berliang. Selaput nipis yang ada liang-liang, yang ada lubang-lubang halus, lubang-lubang kecil. Itu membran. Sebenarnya kamu dah belajar dalam subjek sains apa itu teknologi membran. Boleh tanya guru sains kamulah untuk tahu lebih lanjut. Baik. Apa lagi? Diiktiraf sebagai seorang daripada saintis dunia yang mempunyai minda saintifik paling berpengaruh di dunia oleh agensi Thomson Reuters New York, Amerika Syarikat. Dan yang terakhir, beliau ni penerima Anugerah Merdeka tahun 2014. Jadi ada 5 maklumat ini. Tadi tu yang saya sebut itu, saya tak guna penanda wacana. Saya cuma menghuraikan secara sepintas lalu. Siapa Profesor Dr. Abdul Latif bin Ahmad ini. Jadi saya nak kamu hasilkan satu perenggan, satu-satu. Satu perenggan guna maklumat yang diberikan. Guna penanda wacana ada banyak. Selain itu seterusnya, apa lagi tambahan pula. Di samping itu gunakan. Jadikan satu perenggan yang baik. Satu perenggan yang mantap. Gunakan penanda wacana yang telah kamu pelajari. Kalau saya bagi contoh, kalau saya yang bagi contoh nak buat perenggan ni, nanti kamu salin bulat-bulat apa yang saya sebut, apa yang saya contohkan, saya buat contoh. Jadi kamu fikir sendiri. Gunakan penanda wacana yang telah kamu pelajari. Jadi itu sahaja untuk sesi pembelajaran kita kali ini. Seperti yang saya bagi tahu tadi, aras isi pelajaran kita kali ini sederhana sahaja, tak susah pun. Yang pertama, kamu perlu jawab 4 soalan pemahaman. Yang kedua, hasilkan satu perenggan berdasarkan tokoh yang kita bincang tadi. Itu sahaja untuk sesi pembelajaran kali ini. Baik, kita berjumpa pada sesi pembelajaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.